Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد Muslimin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurniaan, rahmat, kasih sayang daripadanya, terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keamanan, dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah, dengan rahmat Allah terus memberikan kita kekuatan, menggerakkan kaki kita, menggerakkan tubuh badan kita, memberikan kita semangat untuk subuh berjemaah. Alhamdulillah. Moga-moga kita terus istiqamah dalam menunaikan solat fardu ini secara berjemaah, terutamanya solat fardu subuh. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada seluruh jemaah. Alhamdulillah. Moga-moga kita terus bersemangat untuk sama-sama memenuhkan rumah Allah ini, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada ahli jawatan kuasa surau, tuan pengurusi surau, para ustaz, para imam, tuan-tuan Bilal, keseluruhan ahli karya Surau Haji Maksum Jalan Khamis. Alhamdulillah, kuliah asas perubatan diteruskan dengan keizinan dan kehendak Allah. Alhamdulillah, pada kuliah yang lepas kita telah berkongsikan beberapa perkara mengenai alam sihir di alam Melayu. Ya, antara yang dah kita kongsikan adalah berkenaan dengan penyakit santau, batuk yang berterusan, keracunan, ya. Kadang-kadang sakit yang kita kena ini, ujian yang diberikan kepada kita ini terkait dengan masalah gangguan makhluk halus, antaranya sihir. Ya, sihir yang biasa ada di tempat kita ini, ya, wakil di negara kita ini, antaranya santau lah. Kita batuk berdarah, muntah darah, bisa seluruh badan, yang kita dah terangkan ini sebagai satu, ya, daripada racun yang ada dalam tubuh badan yang kesannya boleh mengakibatkan kematian. Jadi alhamdulillah kita dah kongsikan pada kuliah yang lepas. Hari ini insya-Allah kita bagi satu tajuk juga untuk kita kongsikan. Sihir yang biasa ada di kawasan kita ini, di tempat kita ini. Ya, biasa apa yang selalu kena kepada kita, tak kena pada kita, pada keluarga kita. Ya, iaitu disebut sebagai pukau. Sihir berkenaan dengan pukau. Ini penting sebab ia boleh menjejaskan banyak perkara. Nanti saya kongsikan berita-berita, ya, yang direkodkan di negara kita, kesan daripada pukau ini, sehingga ada yang dirogol, mak, anak 3 orang sekali kena rogol. Kesan daripada kes pukau ini sangat serius. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan, moga-moga ianya bermanfaat insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, ya, insya-Allah, baru-baru ini saya telah pergi ke satu sesi interview dengan Jabatan Agama Islam Selangor yang disebut sebagai Saringan Al-Syifa. Saringan Al-Syifa ini
perlu dilalui oleh semua perawat-perawat ataupun semua mu'alij peruqyah yang ingin menjalankan aktiviti rawatan pengubatan Islam. Wajib berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan. Bila kita dah submit borang, dah hantar borang, kita perlu tunggu lebih kurang 6 ke 8 bulan barulah dipanggil oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri masing-masing untuk ditapis sama ada berkelayakan atau tidak untuk menjalankan aktiviti rawatan. Kalau lulus interview tersebut, maka akan diberikan sijil daripada Kementerian Kesihatan. Jadi terjagalah pesakit. Alhamdulillah, siapa yang lulus, maka pesakit yang berjumpa dengan perawat yang telah dikurniakan dengan sijil tersebut lebih selamat insya-Allah. Apa yang ada dalam sesi interview tersebut? Saya terkejut masa saya datang tu. Saya tunggu giliran dipanggil masuk ke dalam bilik interview. Saya tengok ada seorang ustaz sebelah saya. Dipandang sebelah kiri, Allahu Akbar. Seorang ustaz bahagian akidah Jakim. Pun dipanggil untuk interview. Ustaz, pegawai bahagian akidah Jakim ada dekat sebelah saya. Rupanya dia pun kena panggil untuk interview. Maksudnya, dia tak kira siapa pun yang nak menjalankan aktiviti rawatan, yang ingin bercerita tentang pengubatan Islam, wajib lalu interview tersebut walaupun dia orang yang dah sangat berkelayakan. Kena panggil juga. Dipanggil, interview. Alhamdulillah, masa saya di interview tu, diinterview oleh salah seorang daripada Darusshifa, kalau tak silap saya. Yang kedua daripada pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi dipanggil untuk interview. Soalan-soalan yang diberikan, Allahu Akbar, semuanya perangkap. Dia tak soal tu secara direct. Dia merangkumi pertama bab akidah. Yang kedua dia tanya berkenaan dengan ayat-ayat ruqyah yang kita amalkan. Dia suruh kita baca. Apa biasa ayat-ayat yang kita gunakan untuk batalkan sihir, untuk asas-asas ruqyah yang biasa kita bacakan. Dia akan tanya dan dia akan dengarkan bacaan tersebut. Okey, dia akan tanya apa kaedah yang kita gunakan untuk merawat. Dia bagi contoh lagi. Suruh rawat santau. Eloklah. Hari tu dah kita sembangkan, kita dah kongsikan, memang keluar soalan tu. Macam mana ustaz rawat santau? Macam mana tahu itu santau? Apa kaedah yang digunakan? Ada 4 penyakit yang dia tanyakan untuk kita rawat. Santau, demam panas, penyakit kulit dan seterusnya, masalah anxiety. Tu yang saya dapat. 4 soalan ini saya perlu jawab dan tunjukkan cara kaedah rawatan tersebut. Akhir sekali ditanya, ada 2-3 soalan lagi ditanya. Ditanya apa lagi? Ditanya, ada mengenakan pengeras tak? Pengeras. Habis ustaz dah merawat macam ni, ada kenakan pengeras. Soalan dia pengeras, bukan charge, bukan upah, tapi disebut pengeras. Kat sini perangkap. Siapa yang jawab ada. Sebab perawat ingat pengeras ini charge ataupun upah sebagai rawatan yang telah diberikan. Itu yang ada dalam fikiran perawat. Dia taklah fikir yang bukan-bukan. Tapi kalau penginterview tu tanya, dia ditanya berkenaan dengan pengeras, kita jawab ada, on the spot dia akan minta maaf lah ya, alhamdulillah sesi interview kita dah selesai. Okey, terima kasih sudi datang. Okey, boleh keluar. Kat situ kita dah gagal dalam interview tersebut. Tak kisahlah kita dah rawat berapa banyak pesakit, dah berapa ramai kita rawat, tapi soalan tersebut kita jawab dengan salah, akhirnya kita digagalkan. Kenapa gagal? Kita tengok maksud pengeras. Pengeras ni kalau kita maksud buka dalam DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam maksud dalam istilah bahasa Melayunya, pengeras ini upah atau bayaran yang diberikan kepada bomoh untuk tujuan rawatan dan ilmu yang diberikan. Dia ada perkataan bomoh dekat situ. Sekali dalam satu hadis Nabi ada menyebutkan perkara ini dengan jelas. Upah yang diberikan kepada perbomohan adalah hukumnya haram. Haram hukumnya.
Ibnu Battal jelaskan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Imam Ibnu Battal menyatakan bahawa hukumnya haram menerima sebarang upah atau memberi upah kepada tukang-tukang sihir, termasuklah al-kahin, al-arafin, iaitu tukang ramal, bomoh dan sebagainya. Jadi siapa yang menyebut menerima pengeras, maka dia gagal dalam interview tersebut. Itu perangkap soalan. Dan tu dia kata ada tak buat rekod pesakit. Ambil maklumat pesakit direkodkan. Cakap ada. Habis simpan dekat mana? Ada simpan satu file, satu tempat yang kita kuncikan. Selamat. Sebab apa? Dia nak tengok kita menjaga tak kerahsiaan pesakit. Aib dan rahsia pesakit. Jadi rekod segala masalah pesakit itu adalah rahsia. Tak boleh kita ceritakan, tak boleh kita beritahu kepada orang lain. Kalau perawat itu buat secara live, direkod, disebarkan, ini satu masalah besar. Ini tidak dibenarkan dalam aktiviti pengubatan Islam. Tak boleh. So tak boleh direkodkan, tak boleh di-livekan, tak boleh disebarkan, tak boleh diceritakan kepada orang luar. Ini adalah rahsia dan aib pesakit. Habis rawatan, tutup di situ sahaja. Kalau kita kata kita buat live dan kita tunjukkan kepada orang luar, maka interview tersebut berhenti di situ. Itu antara pengalaman yang mahal lah. Nak dipanggil sesi interview ni, kalau 50 orang yang hantar, lebih hari tu dia kata satu kotak, saya tanya. Dia tak cakap lah satu kotak atau berapa banyak. Yang dipanggil masa turn saya pada bulan 1 hanya 16 orang. Termasuk ada 4 orang daripada unit akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Tu yang datang bukan calang-calang. La ilaha illallah. Kita ni dah kecil anak. Aduh, hai. Tengok yang kena interview. Yang kena interview tu orang Jabatan Akidah. Macam tak logik je saya tengok. Kan? Sepatutnya luluskan je lah. Dah confirm dia jaga akidah. Tak. Itu nak tunjukkan betapa ketatnya sekarang nak mendapatkan lesen mengubat ini. Siapa tak ada lesen, berakhir pada 29 Februari ini, last, tak ada lesen, boleh ditangkap dan didakwa. 2 tahun penjara, RM30,000. Ambil. Berani tak? Takut, seram. Duit banyak habis nanti kena tangkap. Tak pasal-pasal jadi penjenayah. Ustaz Ezri mana? Lama tak nampak. Tu ada kat dalam, kena tangkap. Sebab mengubat. Kan tak kena namanya. Bahaya. Okay? Tu antara sedikit perkongsian awal. Perkembangan terkini mengenai dunia pengubatan Islam. Siapa-siapa yang mengubat, dia dah wajib berdaftar dan lalu saringan daripada Jabatan Agama Islam. Nak dapatkan saringan tu pun kena tunggu. Dan perlu ada kelayakan. Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman. Mana dia tahu 5 tahun pengalaman? Daripada sijil-sijil yang kita kemukakan. Dan sijil tersebut mestilah valid dan daripada pusat rawatan yang diiktiraf. Tu yang maklumat terkini tentang dunia pengubatan Islam, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan kongsikan satu perkara yang amat penting yang biasa juga berlaku ke atas kita, iaitu satu sihir yang disebut sebagai pukau. Apa ini pukau? Pukau ni biasa kita kenalah, kadang-kadang duit kita habis, kita di luar kesedaran, kan? Pukau ini satu amalan sihir bagi menguasai diri seseorang yang dilakukan melalui kaedah tertentu. Nak menguasai seseorang. Saya nak menguasai orang ini. Saya pegang dia, saya boleh kawal dia. Dia ikut cakap saya. Saya suruh buat A, dia buat A. Saya buat B, dia buat B. Saya kata C, dia buat C. Itu pukau. Okey. Yang ketiga berlaku kerana ada unsur-unsur penglibatan jin bagi menguasai diri seseorang. Sekarang ni trend orang scammer. Kan? Telefon ataupun ditawarkan kita dengan pelaburan-pelaburan yang tidak wujud. Masuk ni, kita bayar sikit, nanti keuntungannya berganda-ganda. Kita tengok macam tak logik.
Tapi kita ikut juga. Sebab antaranya kita dah terpukau. Terikut kata-kata orang ni. Ada tak ini berlaku? Banyak. Berapa ramai yang dah tertipu, duit habis, simpanan habis, masuk ke pelaburan yang tidak wujud, akhirnya tertipu, duit gaib habis. Sebab terpukau dengan kata-kata orang yang menawarkan pelaburan-pelaburan tersebut. Ini banyak sangat berlaku. Yang telefon kata daripada macam-macam tempat lah, pejabat pos lah, Kementerian Perdagangan lah, kata ada barang kita ini tertinggal lah, tersalah hantar lah, kita ada barang-barang yang terlarang lah. Dah kena kat kita, kita takut. Suruh pergi ke bank nak selesaikan. Pergi ke bank, transfer duit kepada orang tersebut, skamer-skamer ni. Ini biasa mak-mak kita kena ni. Baru ni orang Seksyen 15, RM35,000 habis. Duit simpanan haji, nak pergi haji, habis. Diberikan kepada skamer ni. La ilaha illallah, sedih. Kita nak dapatkan balik itu, nak tangkap orang yang buat ni, bukan satu perkara yang mudah lah. Bukan satu perkara yang mudah. Jadi ini yang berlaku. Okay? Kita tengok contoh-contoh yang pernah berlaku di Malaysia. Pukau yang berlaku di Malaysia. Warga emas dakwa kena pukau biarkan motosikalnya dibawa pergi. 5 Oktober 2023, berita harian. Pergi ke kedai, parking motor. Keluar pada kedai, ada orang tepuk dia, minta kunci motor, selamba dia pergi. Tak payah susah-susah kerja. Atas sentuhan, satu sentuhan je, pakcik ni dah bagi kunci motor kepada pemukau ini. Ini berlaku pada 5 Oktober 2023 daripada berita harian. Seterusnya, pukau juruwang dan larikan RM1,380 November 2021. Ini orang luar lah, yang buat kerja ni, orang luar, orang Timur Tengah, orang-orang Pak Arab ni. Datang ke Malaysia, rupanya dia mengamalkan sihir. Dia pergi ke kedai, duduk kat cashier tu, jumpa orang yang jaga duit. Tengok orang tu, cakap sikit, tiup kat muka, tekan, minta duit yang ada dalam peti cash tersebut. Ini berlaku, harian Metro pada 2021. Kes seterusnya, 18 Januari 2023, portal rasmi Kerajaan Negeri Terengganu. Tambah waktu beberapa hari lepas, juga turut dilaporkan seorang perempuan telah ditipu beberapa orang lelaki yang dipercayai mempunyai unsur sihir dan pukau sehingga menyebabkan kerugian sebanyak RM70,000. Justru menyebabkan berlaku konflik dalam rumah tangga mereka sehingga berlaku tuntutan cerai. Isterinya kena pukau, kan? Keluarkan duit RM70,000 diberi kepada seseorang. Akhirnya berlaku konflik rumah tangga, bercerai-berai disebabkan kes pukau. Habis duit, bergaduh suami isteri. Lelaki ini suaminya buat tuntutan cerai ke atas isterinya. Dia tak nak lepaskan secara sembrono lah, dia pergi ke mahkamah juga untuk menceraikan isterinya sebab kes isterinya telah dipukau sehingga menyebabkan kerugian RM70,000. 18 Januari 2023. 22 Mac 2011, polis menahan reman seorang pengamal perbuatan tradisional yang dipercayai pengamal ajaran sesat apabila memukau dan merogol seorang ibu tunggal dan 3 anaknya di sebuah kampung dekat sini sejak Januari lalu. Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Johari Jahaya berkata, suspek berusia 40-an yang tinggal di daerah ini dipercayai memukau wanita berusia 50-an itu sehingga mangsa patuh dan taat setiap arahan lelaki terbabit. Suspek dipercayai merogol mangsa di rumahnya sebelum memberitahu mahu ke rumah mangsa untuk menurunkan ilmu agama kepada 3 anak perempuan ibu tersebut. Ibunya kena rogol plus 3 orang anak juga kena rogol disebabkan pukau. Berlaku banyak kes, pelajar-pelajar universiti, kan, tunggu kawan nak datang ambil, sekali datanglah pemukau ini, pukau gadis ini, bawa lari, akhirnya kena rogol. Itu yang berlaku dekat
negara kita. Rumah yang kena rompak kadang-kadang, kan, pencuri masuk, masuk ke rumah kita, mula-mula kadang-kadang digunakan kaedah pukau. Apa kaedah yang digunakan? Dia letakkan najis dia dekat depan pintu rumah kita. Dia buang air kat situ, fresh lagi najis tu. Kan? Selagi mana fresh najis tu, selagi itulah orang dalam rumah tu tak sedar apa yang berlaku. Macam malam tadi kan, cap gomel. Sebab banyak sangat bunyi mercun kan malam tadi. Bum bam. Orang kalau kena pukau rumah tu, langsung tak dengar bunyi mercun. Bergegar macam mana pun, meletup macam mana pun, tak sedar rumah tu dah kena rompak. Dengan menggunakan kaedah sihir pukau ini. Dia buang najis, duduk, buang najis, nyah tinja dia depan pintu rumah. Masa tu kita tak sedar apa yang berlaku. Yang kena ikat, isteri kena rogol, anak kena rogol pun tak sedar lagi. Mengantuk mata, berat je mata. Rupanya dah kena sihir dengan pukau ahli rumah tersebut. Okey, apa kaedah pukau ini? Yang pertama, pandangan mata. Dia memberi salam, seterusnya memandang tepat ke arah mata mangsa. Kan? Dia bagi salam, Assalamualaikum. Kita pandang, mestilah orang bagi salam kita akan pandang. Bila kita dah pandang dia, tepat pandangan mata dengan mata, akhirnya kita tak sedar apa yang berlaku. Buka jam, keluarkan dompet. Tu rantai semua buka. Buka, bagi. Nah, balik rumah tengok mak kita ni blur je. Kenapa mak macam hayal, macam tak tahu apa-apa. Tengok-tengok dah tak ada gelang, dah tak ada rantai, duit dah tak ada. Macam separuh sedar. Ini kes yang biasa kita jumpa. Di dalam keadaan separuh sedar telah dipukau, barang-barangnya dirompak. Okay. Kedua, kaedah sentuhan. Berjabat tangan, tepukkan pada bahu. Balik daripada surau, tiba-tiba ada orang peluk kita daripada belakang. Assalamualaikum Ji, sihat? Lama tak nampak. Tiba-tiba pula peluk kita daripada belakang. Pegang kita macam dah lama kenal. Padahal tak kenal pun, tak pernah jumpa pun. Hari tu first time jumpa. Dia punya kenal lah rapat, macam betul-betul lama tak jumpa. Lepas dia peluk kita, dia sentuh kita, jom Ji ikut saya pergi ATM machine. Ikut saya. Ikut, blur dengar, jom. Ikut, bawa pergi. Berapa nombor PIN? Masuk tet, keluar, keluar. Duit. Lepas tu dibiarkan, ditinggalkan. Dah dapat duit, belah. Ini banyak berlaku. Pukau. Ya, dia dengan cara sentuhan atau berjabat tangan. Yang ketiga, ia melalui rumah, sihir pukau melalui rumah. Bacaan jampi mentera, sirih yang diselitkan atau ditanam di kawasan rumah tersebut, ataupun menggunakan najis ataupun tahilah, yang tadi saya sebutkan. Dia yang biasa kita jumpa, bila rumah yang pernah berlaku kes rompakan ataupun kecurian, memang kadang-kadang ada kita jumpa najis tu masih fresh lagi. Sebelum dia nak masuk, dia buang air kat situ dulu. Okay, agak-agak dah senyap, dia try bunyi-bunyi tak ada orang bergerak dah, dia masuk. Dia masuk tanpa kita sedar, dan kita pun tak tahu kenapa malam itu tidur kita betul-betul sangat kualiti. Tak dengar apa-apa pun yang berlaku. Tahu-tahu rumah dah berselerak. Tahu-tahu kita dah kena ikat, anak isteri dah kena ikat. Sebabkan sihir ini. Yang keempat yang disebut sebagai sihir al-bayan, iaitu ucapan yang mengasyikkan. Ya, sihir al-bayan ini boleh juga melalui telefon, percakapan ataupun perbualan. Disebut sebagai sihir al-bayan. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya sebahagian daripada kefasihan dan pertuturan itu adalah sihir yang memukau. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal dalam syarahnya, dalam Sahih Bukhari menyatakan, maksudnya ialah fungsi untuk memikat jiwa manusia, seperti apa yang dilakukan oleh tukang sihir dengan menggoda mereka. Maksud sihir itu sebagai perumpamaan, bukan sihir yang batil dan haram yang dimaksudkan dalam konteks ini. Maksudnya sihir al-bayan ini bukanlah sihir yang digunakan seperti penyihir-penyihir yang ada. Dia taklah memuja-muja jin, tak adalah gunakan bahan-bahan seperti najis, tak perlu. Hanya dengan
Susunan kata-kata yang cukup menarik boleh memukau seseorang. Siapa yang bagi idea untuk bercakap, siapa yang bagi cara-cara untuk bercakap, syaitan lah. Disusunkan dalam hati kita, dia bagi kita idea, kita boleh susun kata-kata hingga menyebabkan orang terpukau dengan kata-kata kita. Ini banyak. Itu yang saya sebutkan tadi, tawaran-tawaran pelaburan yang menipu. Tak ada pun pelaburan tersebut. Tapi kita rasa tertarik sangat nak masuk. Kan? Hari ini kita bagi 1,000, akan dapat 100,000. Kita bayar 10,000, dapat 1 juta. Seronok, mau tak seronok. Cepat kaya lah. Cepat kaya. Kan? Ada yang buat pelaburan-pelaburan emas kadang-kadang yang tak wujud. Ini kita melabur emas tapi tak wujud pun sebenarnya emas tersebut. Emas fizikalnya tak ada. Tapi dikata kita buat simpanan emas tapi tak wujud emas tersebut. Kita pun tertarik. Masuk kalau panggil adik-beradik, panggil jiran-jiran masuk sekali. Akhirnya kita tertipu dah kena bayar hutang orang-orang yang kita tarik. Ada kita jumpa yang gadaikan tanah, yang gadaikan rumah, yang gadaikan banyak harta benda ni. Panggil pula jiran-jiran adik-beradik lain untuk masuk pelaburan-pelaburan. Penipuan ini sebabkan terpukau dengan apa yang didakwa oleh pemangsa-pemangsa ini. Dia tengok kita ni ada duit sikit, ini pencen banyak ni. Attack orang yang banyak pencen-pencen ni. Duit tak buat apa-apa, EPF ada dalam bank lagi banyak. Lebih baik aku tarik dia. Akhirnya kita terpedaya dan terpukau. Apa kesan pukau ini? Tidak dapat mengawal diri mengikut segala arahan atau perintah pemukau. Dia tak boleh kawal diri dia. Mangsa tidak sedar atau separuh sedar atau khayal. Dalam keadaan separuh sedar dia berkhayal. Hilang pertimbangan akal kerana dikuasai oleh pemukau. Mangsa akan terlalu mengantuk atau tertidur dengan terlalu nyenyak. Dia akan tertidur dengan terlalu nyenyak. Terkaku dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tengok je, mata je boleh bergerak. Okey. Apa yang pernah kita jumpa, pesakit tu, dia pernah datang, ada orang luar bawa, dia dah berjalan sejauh lebih kurang 10 km tanpa dia sedar. Orang ingat dia ni nyanyuk, dia tak nyanyuk, dia dah kena pukau rupanya. Dalam dia berjalan tu dia tak sedar rupanya. Dia pergi ke mana, siapa yang bawa, dia tak sedar. Ada orang bawa, pergi ke pusat rawatan untuk dipulihkan, disedarkan. Contoh kalau berlaku ke atas keluarga kita, macam mana kita nak buat? Kan? Tiba-tiba kita tengok anak kita ni macam blur je. Kenapa ni? Tengok-tengok. Rupanya dah tak ada dah, cincin kita bagi dah tak ada, gelang dah tak ada, duit pun dah tak ada. Balik ke rumah dalam keadaan separuh sedar. Dalam blur, nangis tak nangis tapi pandangnya jauh, kosong, matanya tak berkedip-kedip. Kalau berlaku dekat family kita, apa kita nak buat? Ini kena praktikal lah. Kena praktikal. Ada seorang boleh jadi model. Kita nak tunjuk cara macam mana kita nak buat kalau berlaku dekat keluarga kita. Tak perlu jumpa ustaz dulu. Kita dulu buat. Kita kena buat. Abang boleh jadi model? Boleh. Alhamdulillah. Saya minta saya berdiri ke depan sikit. Kalau berlaku dekat keluarga kita lah yang terkena pukau ni. Sebab bila datang tu dia akan macam blur, dia akan macam kosong fikiran dia. Dan dia rasa tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Pertama sediakan bahan. Apa bahan dia? Air. Wajib ada air. Buka penutup betul air. Abang. Ni contoh orang terkena pukau ni. Dia macam dalam keadaan blur lagi. Fresh lagi. Duit dia dah hilang. Balik ke rumah dalam keadaan blur. Okay. Buka penutup botol air. Pegang bahagian tulang belikat ni. Tulang belikat kat mana? Ni kat kepak abang pusing. Ni kan ada kepak. Sini ada kepak. Dekat tengah-tengah ni kita nak tepuk dia. Kita nak tepuk dia. Okay. Pusing balik. Okay. Dalam keadaan bela-bela tu lagi, kita pegang bahagian, kita urut sikit. Okay. Kita mulakan dengan bacaan ayat-ayat ruqyah. Okay. Apa ayat-ayat yang biasa kita bacakan? Jangan tinggalkan surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah, kita boleh baca Ayatul Kursi, kita boleh baca 3 kul. Itu paling ringkas lah. Jangan tinggal Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Sampai 3 kul ini kita mula tepuk bahagian tulang belikat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sampai habis, sampai suratul Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sampai habis kita baca, berhenti sekejap, tiup dekat muka dia. Tiup pada air. Air itu beri minum pada dia, sapukan air itu pada muka pesakit. Bila nampak dia dah 70% atau 50% sedar, dia mula macam pening-pening sikit, dia dah mula macam, apasal ni, kenapa ni? Minta dia mandi segera dengan air yang kita dah doakan tadi, insya-Allah. Okey, terima kasih abang. Okay, itu secara ringkas. Kalau berlaku dekat kita nak cepat. Kalau boleh benda ni jangan ditunggu. Nampak benda ni dah berlaku dekat ahli keluarga kita, lepas telefon tu kan dia rasa takut. Duit dah keluar dah ni, mak kita dah mula menggigil-gigil. Kenapa mak? Tadi ada orang telefon ni, dia dah cakap macam ni. Dia kata mak ada barang terlarang lah, apalah. Mak dah masukkan duit dekat akaun dia. Mesti mak kita rasa bersalah dah tu. Kan, dah rasa takut. Waktu tu jangan tunggu, buat macam tadi. Mak, sekejap mak. Pegang urut sikit belakang dia, kan, bacakan sikit, tepuk-tepuk sikit belakang dia, sembuhkan kat muka dia. Tiup pada air, bagi minum mak kita tu. Sapukan air ni kat muka dia, minta dia buat mandi. Supaya dia rasa tenang. Supaya dia hilang rasa pukauan tadi tu. Supaya dia sedar apa yang dah berlaku. Lepas tu kita buat tindakan lah, buat report polis ke apa yang sepatutnya. Okey? Apa cara kita nak mengatasinya ataupun nak meninding diri kita daripada terkena? Kan? Nak elak terkena. Nabi dah ajar banyak perkara tentang zikir-zikir melindungi diri. Banyak dah daripada hadis riwayat Muslim. Jangan tinggalkan kalimat tammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Keluar je baca ayat ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sambung dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Amal ini keluar daripada rumah biiznillah. Sihir pukau takkan kena kepada kita dengan izin Allah. Orang tak berminat nak pukau kita. Kadang-kadang Allah nak lindungi kita tu banyak cara lah. Nak cuba kena pada kita, tak kena, Allah lindung dengan izin Allah. Yang kedua, orang tak berminat nak pukau kita. Alamak, orang ni macam tak ada duit je. Tak payah. Dia akan lepaskan kita. Tu cara Allah nak lindungi kita. Baca kaedah ini, amalkan, biiznillah, selamat dengan izin Allah. Jadi alhamdulillah, moga-moga ia bermanfaat. Kalau rumah kita nak lindung daripada terkena sihir ini. Nabi bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taj'alu buyutakum maqabir innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Nabi suruh kita baca surah Al-Baqarah. Okey, kita bacalah sedikit demi sedikit. Hari ini 3 baris, besok 5 baris, besok 3 baris lagi. Tak kisahlah, yang penting kita baca. Tapi ada satu lagi hadis, kita membaca 2 ayat terakhir daripada Baqarah setiap hari. Dalam hadis tersebut menerangkan
ya, kalau kita baca pada malam itu, hari ni kita baca dalam tempoh 3 hari, insya-Allah syaitan tak boleh dekat. Dalam tempoh 3 hari. Lepas 3 hari kena baca lagi. Lepas 3 hari kena baca lagi. Kita bacalah hari-hari. Kan 2 ayat terakhir Baqarah, amanar rasul. Oh, ini semua makanan tuan-tuan ni. Kan dalam tahlil ada, memang makanan. Biasanya kita semualah tu amalan-amalan yang biasa kita bacakan. Nabi kata, siapa yang baca 2 ayat terakhir Baqarah ini maka akan dicukupkan pada hari tersebut. Ulama mensyarahkan hadis ini menyatakan apa maksud mencukupkannya? Terhindar daripada gangguan-gangguan syaitan. Rumah yang dibacakan dengan 2 ayat terakhir Baqarah, syaitan akan pergi selama 3 hari. Dia kata maksimum 3 hari. Boleh baca. Baca supaya kalau ada orang berniat tidak baik dengan rumah kita, ahli keluarga kita, insya-Allah jaminan daripada Nabi kita terlindung daripada masalah ini. Okey, wallahu alam, saya buka kepada soalan. Jika ada soalan. Ada soalan? Insya-Allah kuliah akan datang dah sempat tak untuk Ramadan. Kita mungkin lepas Ramadan lah, lepas raya kita terus praktikal rawatan. Ya, kita akan ajar teknik rawatan secara asas. Apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi buat untuk merawat. Kalau ada mak kita sakit, anak kita sakit, isteri kita sakit, kalau ada muslimat, suami kita sakit, apa kaedah yang Nabi ajarkan untuk merawat? Ada 5 kaedah asas. Kita buka sikitlah. Pertama, kita hanya membaca ruqyah. Yang kedua, kita buat kaedah tepukan. Yang ketiga, kita buat kaedah sapuan. Yang keempat, kita meletakkan tangan kita pada tempat yang sakit. Dan yang kelima, kaedah yang Nabi ajarkan, tiupan dan pada bahan serta pesakit. So ada 5 kaedah asas yang Nabi ajarkan dengan mengikut hadis-hadis yang sahih, boleh kita amalkan dengan mudah insya-Allah. Jadi insya-Allah ada kelapangan, mungkin selepas raya kita masuk kepada sesi praktikal. Masa tak duduk kat sini, kita akan buat kat depan. Kita akan ambil model ataupun kita nak buat semua orang pun boleh. Ambil kawan-kawan, kita buat sesi praktikal. Barulah perubatan Islam. Sebab perubatan Islam ini, dia bukan teori semata-mata. Dia ada praktikalnya. Kita kena buat. Kalau tak buat, kita tak rasa dan kita tak tahu. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan pada kuliah yang akan datang. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Alhamdulillah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.